Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني استودعتك ما قرأته فردده إلي عند حاجتي إليه ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم وقال حبيبنا وكريمنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita masih lagi membicarakan tentang siri kepentingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih membicarakan tentang beberapa adab yang berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Hari itu kita ada muzakarahkan sedikit tentang tidur, dan kita masuk tentang bab makan. Bagaimana makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tajuk telah pun kita lalui tentang makan Nabi, akhlak Nabi dengan makanan, dan apa pemakanan yang patut kita makan, antara makanan sunnah dengan pemakanan sunnah. Baik, pada hari ini kita nak nyambung sedikit lagi mudzakarah kita berkenaan dengan adab-adab makan. Di antara adab-adab makan yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan kita akan melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kepentingan perkara tersebut. Antara adab ketika makan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan makan makanan yang ada. Nabi tak takalluf, terlampau membebankan diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sesuatu makanan. Ma'a ta'aman qattu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengaibkan mana makanan. Inishtaha akala, jika suka baginda Nabi makan, wa illa taraka, jika tidak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan makanan tersebut tanpa mencela makanan tersebut. Baik, di antara adab yang baginda Nabi amalkan dan Nabi sebutkan di dalam hadis adalah kita sebut menyicip jari, sisip jari. Kita nak kata menjilat jari pun boleh, tapi dia bukan jilat jari, nanti kita tunjuk cara dia. Kan? Itu adalah antara adab selepas makan. Kita dah makan hari itu, dah habis makan. Antara perkara yang sunnah yang dilakukan oleh Nabi, Nabi sisip jari. Dia menjilat jari, tapi macam mana nanti kita akan sentuh insya-Allah. La'iqan Nabi sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu li an la yatruka ta'aman lisyaitan wa yahuthuna ala ihtimami biqalili at-ta'am wa adami ihmalihi. Nabi SAW menjadi kebiasaan Rasulullah, Nabi akan menjilat jari baginda Nabi ataupun sisip jari baginda Nabi supaya tidak meninggalkan sebarang bahagian walaupun kecil kepada syaitan. Makna makanan yang tersisa merupakan bahagian kepada syaitan. Dan Nabi menggalakkan kita untuk mengambil berat dengan perkara tersebut, dengan makanan yang sedikit yang tersisa, supaya kita tak membiarkan dia.
Kita tahu hari itu kita muzakarahkan sedikit bahawa baginda Nabi tidak makan duduk di atas kursi dan meja. Panjang dah kita cerita, tak boleh dah kita nak duduk atas kursi dan meja, semua kita dah cerita dah. Nabi makan duduk di bawah dengan alas, letak alas yang kita panggil sufrah. Kemudian diletakkan makanan di atas tu. Kenapa alas ni diletakkan? Supaya makanan yang tersisa, yang terjatuh daripada jari kita, terjatuh daripada bekas makanan kita ni, terjatuh atas sufrah tersebut. Dan supaya dapat diambil, dimakan semula. Jadi sufrah tu mestilah bersih. Jangan ambil kain buruk pula pergi buat sufrah, buat syarat. Kan? Yang tu tak boleh. Bagus dia siang hingga kerak sufrah sunnah, masya-Allah. Yang tu bukan sunnah, yang tu punah. Sebab tak capai matlamat. Sufrah hamparan yang Nabi letak untuk letak makanan di atas sufrah tu mesti bersih. Itu sunnah. Baik. Kemudian baginda Nabi SAW makan habis semua makanan tersebut supaya tidak tersisa untuk syaitan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Abdullah ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsahu yadahu hatta yal'iqaha aw yul'iqaha." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu makan satu makanan, maka janganlah kamu menyapu tangan kamu. Lepas makan jangan pergi sapu, bersihkan tangan lagu tu ya. Sehinggalah kamu menjilat jari kamu. Ataupun membiarkan ianya dijilat. Siapa nak menjilat? Menyicip jari kita, dia macam ni. Dia ada satu lagi kaedah tentang 3 jari itu. Masa itulah kita sebut insya-Allah. Baik, sisip jari. Pasal apa? Hari ni kan orang tanya tak, pasal apa Nabi nak sisip jari kita lah ni, pinggan tu ada. Kan elok punya camca garpu beli kat Langkawi pula bebas cukai. Kan pasal apa kan? Nak pakai jam tangan pula, satgi nak basuh. Pasal apa? Baik, Nabi sebut di sini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bil aqil asabi' was-sahfata wa qala innakum la tadruna fi ayyihil barakata. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menyuruh untuk menjilat jari dan melincinkan bekas makanan. Bekas makanan tu kalau kita makan talam tu lah. Kalau kita makan di atas menggunakan pinggan tu. Nabi suruh licinkan makanan. Kita kalau pergi rumah kenduri kita nak licin ke? Kawan sebelah ni kata tak cukup, tambahlah. Nabi suruh menjilat jari ni. Jilat jari saya kita cukup tunjuk saya bukan macam mana apa Kentucky Fried Chicken tu. Kan? Kajian membuktikan di tangan kita ni ada enzim-enzim yang baik, yang mampu memudahkan makanan yang kita makan ni cerna. Tapi ini hikmah. Ini hikmah. Kita amalkan sunnah bukan kerana kita menjumpai satu hikmah. Kita amalkan sunnah kerana ia adalah sunnah. Dia diamalkan oleh Nabi SAW. Lil mahabbah, kerana cinta. Selagi sunnah tersebut tidak memudaratkan kita, hukum dia adalah harus, dan kita tidak memudaratkan kita, marghub. Sunnah ni dituntut untuk kita buat. Tetapi sunnah-sunnah yang macam ni kita kata berkaitan dengan adat seharian, kita tidak boleh mencela orang yang tak buat. Kita amalkan sunnah, kita sisip jari. Kawan sebelah kita, dia biasa makan dengan camca garpu, kita tak boleh mengaibkan dia. Apa Yahudi mah. Tak boleh lagu tu. Pasal apa Ustaz guna ni? Pasal ni semua kalimah-kalimah yang kita dah dengar main lah. Kita tak boleh sampai over macam tu. Sebab ini sunnah berkaitan dengan adat budaya.
Kita amalkan kerana mahabbah. Dan ada rahsia-rahsia yang Nabi sebut. Kebaikan-kebaikan yang Nabi sebut. Tetapi kita tidak mengaibkan orang yang tak amal. Ataupun memandang rendah dia. Dia ada sebab-sebab dia. Ini kita kena faham. Ini sikap kita dah sebut pada hari itu perbincangan yang lalu. Bagaimana sikap Nabi terhadap makanan. Tajuk mula kita punya perbahasan hari itu. Bagaimana kita menyinggapi orang-orang yang beramal sunnah dan orang yang tak beramal dengan sunnah ni. Ini kita dah sebut dalam tajuk tu panjang. Baik. Nabi sebut pasal apa nak kena buat lagu ni? Menyicip jari, melincinkan bekas makanan. Innakum la tadruna. Kerana hampa tak tahu fi ayyihil barakah, di mana ada keberkatan. Kita biasa di Malaysia ni kita makan nasi. Kita tak tahu di bijirin yang mana ada barakah. Pasal tu Nabi kata bagi licin. Mungkin barakah tu ada pada butiran yang ada kat jari kita. Kita tinggalkan, kita terlepas barakah tu. Mungkin barakah tu Allah letak pada sisa yang kita tinggal dalam bekas makanan kita. Kita abaikan, maka kita tak dapat barakah tersebut. Kerana tu Nabi kata, selepas makan, sisip jari kamu. Dan lincinkan bekas makanan kamu. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut, jangan meninggalkan bahagian bagi syaitan. Nabi ajak dalam sepotong hadis yang lain, makanan yang terjatuh daripada bekas makanan kita, sama ada talam ataupun pinggan, jatuh di atas sufrah tersebut, sufrah tu bersih, ambil makanan tersebut. Kalau ada azab dalam riwayat, ada kotoran ke apa ke sikit, tak sampai ke kuman, kan, sikit, kita boleh bersih kita makan. Tapi dah jatuh tepas siang, tak payahlah kita pergi basuh, tak ketahuan kan. Pergi basuh pula, tak mau sia-sia, tak payahlah sampai tahap lagu tu kan. Jatuh atas sufrah tu bersih. Sebab tu kita sebut, sufrah tu mesti bersih. Nabi sebut, sebab kita tak tahu di mana. Baik Ustaz, kalau tak makan nasi, kalau makan roti canai pula, macam itulah juga. Di mana kita tak tahu. Kepingan di serpihan mana ada keberkatan yang Allah letak pada makanan tersebut. Yang ni adalah sebab apa kita sebut ini adalah sunnah yang paling kita sia-siakan. Kita buat mukhalifun lis sunnah kadang-kadang sampai kepada had haram bulan Ramadan. Tung sampah kita jadi saksi. Kita buang makanan pula. Hikmah daripada ni para ulama mengajak bagaimana apa yang Nabi nak terangkan di sini supaya kita makan berkadar, bubuh kadar yang kita mampu makan. Kita makan untuk perut kita, tapi kadang kita bagi makan nafsu kita. Pi kambah kumbah kenduri, bubuh tak ketahuan, makan suku pada tu. Baki tu pergi mana? Tung sampahlah jawapan. Alangkah ruginya pembaziran. Membazir sabit hukum adalah haram. Tapi kita tak sedar, kadang kita duk buat benda tu kerap. Ini adab yang Nabi ajak. Di dalam rumah lagi kita kena ajak benda ni, budayakan benda ni. Supaya anak-anak kita belajar menghargai. Tapi tuan-tuan, kita tahu benda ni kadang-kadang nak amalkan sunnah jadi susah. Sebab kita tak membesar dengan budaya ni, kita dah diperkenalkan dengan budaya yang lain. Dan kadang kita rasa kagum dengan budaya yang lain. Tiba-tiba bila dibawa datang tentang cerita tentang sunnah Nabi, kita mungkin agak keberatan nak buat benda tu. Macam mana kita nak makan di rumah kenduri, kita nak sisip jari. Jiran sebelah kita bagus dengan camca dan garpu, kita nak sisip jari. Ada orang dia buat juga, tapi dia tengok cover line. Sisip jari. Weh, anda buat apa? Tak ada apa. Nak buat juga sunnah, tapi rasa malu. Rasa bangga dengan amalkan sunnah.
Tambah pula yang ada 3-4 orang nanti kaki tak pernah tahu. Dia tak tahu. Bila tak tahu kadang dia nanti bubuh. Dibubuh ni awak lapang sangat kang ni sampai jilat jari. Kita pun kena ayat tu, takkan nak terang kat dia kat rumah kenduri. Terasa hati kita. Jadi kita kena ada dalam hati pertama dalam beramal dengan sunnah, yakin sunnah membawa kepada kejayaan. Dan rasa cinta bila kita amalkan sunnah tu. Aku buat ni satu amalan yang Nabi buat. Nabi adalah Nabi pilihan. Nabi pilihan. Amalan Nabi adalah amalan makhluk yang dipilih oleh Allah. Amalan terpilih. Makin kita amal, makin rasa cinta kepada Nabi. Sama ada sains menjumpai hikmah ataupun tak menjumpai, kita amalkan kerana ianya adalah amalan yang dipilih oleh Allah untuk kekasih Allah. Cinta lil mahabbah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ketika membahaskan perkara ini dalam nota kaki yang beliau tulis dalam Risalatul Mustarsyidin, kenapa kita amalkan sunnah? Kerana cintakan kepada kekasih Allah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ta'assi bis sunnah, menjadikan sunnah sebagai asas, batu asas dalam amalan kehidupan kita. Macam mana Nabi buat. Nabi makan macam ni, saya makan kerana Nabi makan macam ni. Ada hikmah, alhamdulillah. Tak jumpa hikmah pun, alhamdulillah. Selagi tak mudarat dengan kita. Macam kita sebut hari itulah, kan, kita allergic, kita memang tak boleh minum susu kambing. Nabi suka susu kambing, Nabi minum susu kambing, tapi kita tak boleh. Tak payah kita paksa diri kita nak telan kat susu kambing sampai pergi tandas 3-4 kali. Pasal apa? Aku berkorban demi amalkan sunnah. Yang tu mudarat untuk individu tu, tak perlu yang tu. Jadi kita tak perlu dalam bab tu, kita tak perlu. Baik. Nabi kata sebab apa? Kerana kamu tak tahu di mana ada keberkatan makanan tersebut. Baik. Para ulama membincangkan apa makna barakah pada makanan tersebut. Kata para ulama sebab barakah itu bermakna az-ziyadah antaranya. Ziyadatul khair minallah, kebaikan yang datang daripada Allah. Bila makanan yang kita makan ini ada barakah, satu sumber barakah sudah tentulah makanan itu perlu halal. Kedua, makanan tersebut jauh daripada syubhat. Makanan yang tidak membawa mudarat, yang tu sebelum penyediaan. Ni ketika kita makan, makanan tersebut dah lepas dah daripada depan 3-4 perkara depan tadi, kita makan. Makanan dengan cara kita makan ni menentukan kita mendapat barakah. Bila kita menghabiskan makanan yang ada di tangan kita, di bekas makanan kita tersebut, barakah ni kalau ada, Allah akan bagi pertambahan. Barakah ni kalau ada, thubutul khair, tetap teguh kebaikan bersama dengan kita. Dengan barakah ini Allah akan bagi kesihatan pada tubuh kita. Dengan berkah ini yuqawwi ala ta'atillah, Allah akan memberi kekuatan untuk mentaati perintah Allah. Makanan yang ada barakah kita makan, kita mudah, ringan tulang nak buat ibadah. Makanan yang ada barakah bila kita makan, tubuh kita makin sihat, rohani kita sihat. Rohani kita sihat, mudah buat ibadah. Rohani kita sakit, tubuh kita kuat. Rohani kita sakit, berat nak buat ibadah. 2 rakaat macam nak luruh kaki. Dah mai semayang subuh dah. Orang duk semayang sunat subuh, dia duk lepak sandap kat dinding. Pasal apa? Takut luruh lagi nak semayang 2 rakaat. Tak ada apa pun. Berat. Baik. Ini antara kebaikan dia. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Nabi biasanya baginda Nabi jilat jari. Baik, okey ustaz, berapa jari yang Nabi jilat? Nabi jilat 3 jari sebab Nabi makan roti. Thalathan dalam riwayat ini datang secara umum 3. Nabi menjilat jari-jari 3. Maksud dia 3 kali ke 3 jari ke? Berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, 3 jari. Nak jilat 3 kali pun tak apa, 3 jari. Baik, jari mana? Ibu jari, jari tengah kita ni,
Dengan jari hantu ni, tiga ni. Nabi makan roti kan, 3 lah. Yang mana dulu Nabi jilat? Dalam sepotong riwayat menyebut tengah, nombor 2, nombor 3. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Qala Syafi'i al-aklu bi isba'in wahidatin wa bi ithnataini takabburun wa bi thalathati sunnatun wa bi azyadi syarhun. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pun ada berbicara tentang perkara ni. Ini perkara berkaitan dengan warak. Kata Imam Syafi'i, makan dengan 1 jari ataupun 2 jari kesombongan. Makan dengan 3 jari adalah sunnah. Dan makan dengan lebih daripada 3 jari adalah ketamakan. Bi azyada syarhun. Baik. Yang ni sebab kebiasaan budaya orang Arab, mereka makan memang dengan makan roti 3 jari, kan? Kita kalau makan 3 jari bukan tak boleh, cuma lambatlah sikit nak pi, kan? Jadi susahlah. Budaya kita boleh kita makan 5 jari. Dan apa maksud perkataan Imam Syafi'i ini? Boleh makan 3 jari roti, yang nak kepai dengan 5 jari nak telan masuk tu tanda tamak, akhlak. Sebab makan roti, kita makan nasi, makan 5 jari tak ada masalah. Sekali Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala cerita macam mana ulama salaf, macam mana mereka dengan sunnah ni. Zaman mereka pernah berlaku tak pertembungan budaya ni. Imam Abu Yusuf anak murid kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Sekali beliau ketika duduk untuk makan bersama dengan Harun Ar-Rashid, bila duduk nak makan, maka uhdirat ta'am wa ma'ahum ma'alik. Makanan pun dihidangkan. Maka mereka pun bawa mai camca, garpu semua nak makan. Bila tengok tu, Imam Abu Yusuf berkata, Ja'a fi tafsiri jaddika Bani Abbas liqaulihi ta'ala wa laqad karramna Bani Adam. Ja'alna lahum asabi'a ya'kuluna biha fa'akala bi asabi'ihi. Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala dengan akhlak dia yang begitu mulia, bersama dengan orang yang lebih mulia, maksudnya orang yang dimuliakan oleh masyarakat, pemimpin di kalangan masyarakat, bagaimana dia ajak adab nak menegur. Bila letak makanan nak makan, bawa mai makanan, bawa mai dengan camca-camca mahal di depan. Imam Abu Yusuf kata, wahai Harun Ar-Rashid, Amir Mukminin, aku melihat di dalam tafsir datuk kamu, Ibnu Abbas. Rashid, Harun Ar-Rashid keturunan Abbasiyah kan, daripada Abdullah bin Abbas. Aku melihat tafsir datuk kamu, Ibnu Abbas, di bawah ayat walaqad karramna Bani Adam, di bawah ayat Al-Isra ayat 70, sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Di antaranya Allah memuliakan anak Adam adalah ditulis oleh Ibnu Abbas, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ja'anna lahum asabi'a, kami berjadikan kepada mereka jari jemari untuk mereka makan dengan menggunakan jari mereka. Itu merupakan tanda kemuliaan yang Allah bagi anak Adam. Binatang tak makan dengan tangan, jari, jemari macam manusia. Bila sebut lagu tu dengan begitu hikmah, fa'akala bi asabi'i. Kemudian Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala pun makan dengan jari jemari. Imam Harun Ar-Rashid pun terpegun, terpikat dengan akhlak dan menegur. Kan hikmah menegur. Ini ulama salaf. Tak terkesan dengan keadaan. Mereka hadir dalam majlis di depan raja. Rumah raja tu. Bubuh makanan biasalah dengan camca-camca dan sebagainya. Dia pun sebut dengan adab akhlak. Kenapa dia nak makan dengan tangan? Dia makan dengan tangan. Tinggal sekala camca-camca yang dia ada. Harun Ar-Rashid dengan sendirinya faham akhlak yang dia tegur, macam mana nak tegur. Subhanallah. Ini bagaimana ulama salaf dulu
teguh dalam amalkan sunnah ni. Kalau kita tak sebut nanti kita ingat alah yang tu zaman dulu boleh lah, zaman ni kan. Ini ulama-ulama dulu. Baik. Dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Darimi rahimahullah taala daripada Ummi Asim, qalat dakhala alaina Nubaisyata maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Asim kata, sekali hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nubaisyah, dia masuk bertemu dengan kami. Wa nahnu na'kulu fi qas'atin. Kami masa tu tengah duk makan dalam satu bekah dihidangkan pada kami duk makan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akala fi qas'atin falahasaha istaghfarat lahu al-qas'atu. Nabi pun masuk, Nabi pun kata, man akala, siapa yang makan di dalam satu bekah makanan, lepas dia makan, dia jilat, maksud dia melicinkan bekas makanan tersebut, maka bekah makanan ini akan memohon pengampunan kepada dia. Tuan-tuan, kalau kita makan 30 tahun, dengan kita amalkan sunnah ni, tiap-tiap kali kita makan makanan ni, Allah jadikan benda yang jamadat, benda-benda yang tak bernyawa ni, Allah Ta'ala berikan kepada benda-benda ni semua kemampuan untuk mohon pengampunan kepada kita. Makan dia, bekah makanan tu doa pengampunan kepada kita. Makan dia, bekah makanan tu doakan kepada kita. Subhanallah. Amalan ni sangat mudah dan kecil ya. Dan kita mendapat doa daripada bekah makanan tu. Dan bukan payah pun. Cuma payah nak ingat. Benda ni tak susah, tapi susah nak ingat. Selalu kita terlupa. Nabi ajak benda ni simple ya. Makan, lincinkan bekah makanan. Baik, macam mana baginda Nabi SAW jilat jari? Kita sebut tadi kan menyicip jari. Tangan ni macam ni, sisip di sini. Tak payah kita masuk sampai ke dalam tu, kan? Bahagian yang kita makan. 1, 2, 3. Baik, kalau kita makan 5 jari. Riwayat Tabrani, kalau kita makan 5 jari, kita boleh sisip 1, 2, 3, 4, 5. Kita makan nasi biasanya 5 jari lah kan. Jadi kita mula dengan tengah, nombor 2, pertama balik ibu jari, kemudian jari kecil, jari manis. Ini antara cara sunnah. Sangat mudah kan? Benda ni hari-hari kita buat. Pasal apa kita sebut benda ni? Benda ni benda yang kita buat hari-hari dan kita boleh menghasilkan ganjaran. Sehari sekurang-kurangnya 3 kali kita makan. Sekurang-kurangnya. Selebih-lebihnya tak ada had. Ada 5 kali. Tak makan, Ustaz, saya ni makan nasi. Kalau makan biskut, sama. Makan kan? Kalau makan biskut, makan. Takkan nak pergi jilat habis dengan plastik. Plastik tak payahlah. Dalam hadis ni sebut qas'ah, bekah makanan. Tak payahlah kita pergi jilat biskut-biskut. Pasal apa? Amalkan sunnah. Yang tu tak disuruh. Dan silap faham. Kan? Kita letak dalam bekah roti. Roti kita letak dalam piring. Bila letak dalam piring dah habis ada sisa-sisa di atas tu. Itu sunnah. Masih sunnah. Kita ambil sisa-sisa tersebut makan. Kan akhlak begitu baik. Tapi kita nampak kadang-kadang macam lekeh buat macam tu. Ni tak cukup, pergi ambil lah kat dapur, ada banyak lagi. Dah, Nabi ajak anak dari kecil lagi, kita ajak menghargai makanan. Kalau kita ajak daripada kecil, satu biji nasi pun jatuh, kita suruh angkat balik, bersih kan? Itu adab. Takkan dia nak buang makanan. Dari kecil lagi kita ajak. Tapi dari kecil kita biasakan benda tu, kita nampak kecil, kita biasakan makan tak habis daripada kecil sampai besar, sampai ketua melekat perangai lagu tu. Bubuh ya makanan kira buang. Bubuh dia kena ada 2, bubuh buang. Kan sikap tu buruk.
Kalau kita amal sunnah kan kita mengajak anak kita, bukan anak kita ya, kita mengajak keluarga kita, diri kita, masyarakat kita menghargai makanan tersebut. Kita terselamat daripada membazir. Kalau dah biasa budaya lagu tu, makan kena bagi habis, dia tak bubuhlah lebih. Tak cukup tambahlah. Tak cukup tambah. Tapi ini akhlak. Ini sunnah. Bila kita lecenkan makanan, subhanallah, bekah makanan tu kalau kita makan 5 kali mohon pengampunan kepada Allah Ta'ala untuk orang yang makan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sikit lagi. Baik, antara amalan yang Nabi ajak untuk menjadikan makanan kita sebagai ubat. Ni ada doa, ada satu doa nak kongsi hari ni. Doa. Ubat boleh mencegah pada penyakit yang kalau ada dalam makanan tersebut. Tapi bukanlah kita pergi cari pasal, kita tak boleh telan gula. Kita boh gula macam hari tu kita kata, tak apa aku dah baca doa. Yang tu saja cari pasal kan, nak pergi test power semua, bukan lagu tu. Kita bukan Khalid bin Walid. Iman beliau macam gunung. Kita ni kulit bawang punya kategori kan. Jadi jangan kita cuba-cuba. Baik, ini adalah satu doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tarikh beliau. Imam Bukhari meriwayatkan doa ni dalam kitab tarikh beliau. Daripada Abdullah bin Mas'ud, man qala hina yudha'at ta'am. Siapa yang baca ketika makanan dihidangkan, Bismillahi khairil asma' fil ardi wa fis sama' la yadurru ma'asmihi da'un ij'al fihi rahmatan wa shifaan yadurruhu ma kana. Pendek. Pendek kat ustaz lah, kat kami macam panjang. Tak panjang, asal 2 baris dalam kitab ni. Bismillahi khairil asma' fil ardi wa fis sama' la yadurru ma'asmihi da'un ij'al fihi rahmatan wa shifaan yadurruhu makan. Siapa yang baca ni, Allah Ta'ala akan menyelamatkan dia kalau dalam makanan tersebut ada mudarat. Tapi dengan yakin. Kalau nak test power dia tak jadi. Dia kena baca ayat-ayat Quran ni dengan penuh keyakinan. Ada orang berubat pakai bismillah 70 kali bismillah, pakai Fatihah. Ada orang tu saya jumpa berubat dia pakai Al-Fatihah, bismillah Al-Fatihah. Tapi orang berubat kat dia menjadi. Kita berubat diri sendiri 70 kali Fatihah tak menjadi. Tak ada keyakinan. Kawan tu bukan orang alim pun. Kan? Kita adalah belajar sikit-sikit tapi tak jadi sebab yakin kita tak teguh. Ayat Quran, hadis Nabi ni, doa-doa ni kita buat dengan yakin. Doa ni pendek ya. Siapa yang baca ketika dihidangkan makanan bismillah khairil asma' dengan nama Allah sebaik-baik nama di bumi dan di langit, tidak akan beri mudarat, tidak akan memberi mudarat bersama dengan namanya oleh satu penyakit pun. Allah, ya wahai Allah, jadikanlah pada makanan ini rahmat dan syifa dan penyembuhan. Yadurruhu makana, memberi mudarat apa yang ada kat makanan tersebut takkan bagi mudarat. La'alla sawat la yadurruhu makana. Harap-harap tidak akan bagi mudarat apa yang ada pada makanan tersebut. Bismillahi khairil asma' fil ardi wa fis sama' la yadurru ma'asmihi da'un ij'al fihi rahmatan wa shifaan. Pendek. Siapa yang baca ni, Allah Ta'ala akan pelihara daripada sebarang mudarat yang kemungkinan ada pada makanan tersebut. Jadi tuan-tuan, ini antara beberapa perkara yang kita sempat kongsikan tentang sunnah Nabi SAW berkaitan dengan makanan. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis, dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh daripada Masruq, anak murid kepada Aisyah radhiyallahu anha, sekali beliau masuk dipanggil oleh Aisyah untuk makan. Ketika makan, Aisyah radhiyallahu anha rasa sangat sedih nak menjamah makanan. Ketika nak menjamah makanan, rasa sedih, ditanyakan kepada beliau. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wallahi ma syabi'a min khubzin wala lahmin marrataini fi yaumin wahidin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah, baginda Nabi tak pernah kenyang dalam seumur hidup Nabi
makan mana-mana makanan, sama ada roti ataupun daging 2 kali dalam satu hari. Dalam satu hari 2 kali Nabi tak pernah makan kenyang dengan puas mana-mana makanan. Kesusahan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka sangat makan lengan, kambing. Nabi suka makan, tapi jarang-jarang ribat, jarang-jarang Nabi dapat makan. Aisyah bila nak menjamah makanan, Aisyah radhiyallahu anha kata, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Nabi tak pernah kenyang. Perut yang tak pernah kenyang daripada roti ataupun daging 2 kali satu hari. Tuan-tuan, ada beberapa tajuk lagi yang kita nak sentuh sebenarnya berkaitan dengan bagaimana mengisi perut ni dengan cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak sempat kita sambung. Insya-Allah ada kesempatan yang lain kita sambung. Cuma sedikit kita tamatkan muzakarah pada hari ini. Tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai faraqad dunia, sampai meninggal dunia, Nabi tak pernah makan dengan kenyang sekenyang-kenyangnya. Nabi ajak kepada kita apa? Nabi pemimpin Madinah, presiden Madinah. Nabi nak makan kenyang, kalau Nabi suruh, Nabi minta, Nabi boleh dapat. Sahabat Nabi berlumba-lumba main tak makanan. Menantu Nabi Uthman Al-Ghani adalah orang yang kaya. Tapi Nabi tak pernah ambil kesempatan. Baginda Nabi nak mengajar kepada kita antara perkara yang sunnah adalah hidup sederhana. Bukanlah suruh kita kelapak di rumah. Tak cerita kalau kita tak boleh buat macam Nabi tu, sekurang-kurang bersederhana dalam rumah kita. Jangan kita terlampau bermewah-mewah dalam bab makanan ni, kerana ia akan membebankan kita. Semoga sedikit sebanyak yang kita kongsikan pada malam ni Allah kurniakan taufik pada saya dan kita sama-sama dapat amalkan dan kita sebarkan setelah kita pastikan, insya-Allah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang silap dalam penyampaian saya, jutaan maaf dipuan pada tuan-tuan dan puan-puan.